Duhai bunda, duhai ayanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sedari, air mataku berlinangan, terdengar ayat suci di hari raya. Kan ku sujud di kakimu, ku pohon restumu, kan ku cium tanganmu agar dapat bertemu. Oh maafkan daku kesalahan dirimu. Jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa pakai mask. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah ya Allah. Apa maksud berkatkanlah kami Ramadan? Maka maksudnya apa? Ramadan Karim, Ramadan keberkatan ni bermaksud Ramadan ni telah menambah top up. Ramadan ni menambah kredit. Selama ni kita sibuk menjaga top up kredit phone. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Ramadan ni dia tambah nilai top up kredit. Jadi itu maksud berkat. Berkat ni maksudnya apa? Semua benda baik yang bertambah. Masa solat bertambah, masa mengaji bertambah, masa zikir bertambah, masa live bertambah, masa mengaji bertambah. Semua benda yang bertambah. Maka itulah maksudnya berkat. Maka Ramadan, Allahumma barik, berkatilah kami dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan telah menopak ilmu, menopak berkat, menopak iman, menopak solat, menopak air mata. Selama ni kita susah nak menangis. Okay, insyaAllah. Maka kita dah sampai dan kita sudah capai the objective of the arrival of Ramadan. Apa? Objektif kena tibanya ataupun masuknya Ramadan ni Allah buat apa? Rupanya Ramadan ni dia panggil sebagai bulan gotong royong kan. Dia gotong royong ni. Gotong royong apa? Gotong royong lah sampah dosa. Ramadan telah flatten the curve. Ramadan telah memutuskan rantaian dan rangkaian dosa-dosa 11 bulan. Okay, dosa dengan TV, dosa dengan phone, dosa dengan mak ayah, dosa dengan alam, dosa dengan bumi, dosa dengan pokok, dosa dengan sungai, dosa dengan jalan, dosa dengan pasir-pasir. Jadi bila masuk Ramadan PKP ni sebenarnya makhluk yang paling seronok, makhluk yang paling bersyukur bila Ramadan sampai ni ialah siapa tahu? Siapa boleh teka makhluk yang paling seronok bila mai Ramadan, bila mai PKP? Makhluk yang paling seronok ialah bumi lah. Alam ni paling seronok. Sebab apa? Jalan sunyi sepi, orang tak ada berdating-dating kan? Bumi kata, alam kata apa? Seronoknya tengok apa malam-malam aku boleh rehat. Jadi sebenarnya Ramadan dan PKP ni untuk merehatkan bumi dan alam yang selama ni berpenat dengan dosa-dosa dan maksiat tangan-tangan kita. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, malam ni kita nak sembang-sembang. Mungkin sikit-sikit kita nak cerita sejarah hari raya, sejarah solat sunat hari raya, kita nak ulang kaji balik sejarah takbir raya dan mungkin soalan Sayyidina Muhammad, kaedah nak raya, macam mana nak khutbah raya, macam mana nak sembahyang raya, macam mana nak apa? Jangan jadi hantu raya sudah. Okey? Sebenarnya bila esok akan diumumkan pengisytiharan pengumuman 1 Syawal, maka ada satu kejadian. Okay, akan ada satu episod, akan ada satu benda yang berlaku yang kita semua tak mau, tapi benda tu tetap berlaku. Okey, siapa boleh sebut kat saya? Okey, bila terumumnya pengisytiharan penyimpan besar mohon raja-raja, bila masuknya tarikh 1 Syawal 1441 Hijrah, maka akan berlaku satu peristiwa yang tak dapat tidak, dia akan berlaku dan kita orang beriman tak seronok dengan benda tu. Kita seronok sebab nak raya, tapi ada benda yang kita tak seronok. Jadi raya ni
Malam 1 Syawal ada benda yang kita seronok, ada benda yang kita tak seronok. Okey, siapa boleh teka? Okey, alhamdulillah semua yang bersama kita malam ni insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Boleh dengar saya clear? Bagi komen sikit. Bagi hi sikit, bagi clue. Suara dengar, muka nampak jelas. Line okey tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey? Okey ke? Okey, kalau okey, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Boleh? Jom kita nyanyi lagu raya dulu, boleh? InsyaAllah. Saat jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Tajuk lagunya apa? Seindah Syawal. Sekejap. Okey, kita nak Okey, siapa tahu lagu ni kita nyanyi sama-sama boleh, insya-Allah. Lagu lama yang bertajuk apa? Bismillah. Okey, kita nyanyi dulu. Kita kena jemput kawan-kawan kita ramai-ramai. Siapa ada soalan, saya akan share sikit-sikit sejarah hari raya, sejarah takbir raya, kaedah dan cara nak sembahyang raya. Kita ulang kaji sikit, insya-Allah boleh, Boleh dengar saya clear ke? Jelas? Suara jelas? Boleh? Okey, kita lain dulu lagu. Lagu apa ni? Hampir berlalu sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya raya di rumah, kerana PKP tak dapat beraya di kampung. Senyuman dan salam ziarah menziarahi. Jangan lupa pakai mask di muka, jangan lupa sanitizer tangan. Hari raya digembira, tak lupa ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kue dan buih beraneka macam, makanlah jangan, biarpun online. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Dodol jangan lupakan, tuan dan nenek zaman berzaman. Sembang pakcik dan makcik, duit raya tak dapat ke? Online pun jadilah. Selamat berhari raya harimu, iya. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan hanya beraya rumah saja. Akibat Covid ujian kita tak dapat balik beraya. Ketukan muih makan jangan dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol jangan lupakan, sibuklah online sembang pakcik dan makcik. Duit raya kirimlah transfer online.
Ya, itu dia. Sebuah lagu lama yang diberi nafas baru. Lagu tu tajuk apa dah? Siapa tahu lagu tajuk tu? Okey, insyaAllah jadi kita nak share sikit Sallallahu Alaihi Muhammad, sejarah. Sambil-sambil tu kita tambah ilmu sikit. Sebenarnya cerita tentang raya ni sebenarnya kali pertama, sejarah hari raya ni sebenarnya wujud pada zaman sebelum Nabi lagi. Sejarah hari raya ni kita ulang kaji sikit. Kok lah nak tahu kan. Boleh dengar suara saya clear tak? Nampak jelas suara clear? Boleh bagi signal sikit. Baju raya sama dengan bunga. Baju raya Ustaz warna, sebab baju raya saya dah siap 3 bulan dulu. Biasa saya siapkan baju raya saya 3 bulan. Bulan Rejab tu dah siap dah. Tahun ni ada 3 pasang sebab semua disponsor. Okey, satu warna hitam, satu warna peach, satu warna green turquoise gitu. Satu warna grey. Berapa? 4 gitu. Okey, boleh nampak clear? Okey, jelas. Okey, kita nak share sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa nak tanya cara nak semayang ke, terlupa ke apa, boleh tanya. Siapa yang saya share ni kalau boleh catat, dia boleh take note sikit, dia boleh komen balik sebagai tanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahran. Terima kasih sudi bersama kita malam ni insya-Allah. Okey, saya nak share yang pertama sejarah hari raya. Mai ikut mana ni? Bila kali pertama diadakan? Yang pertamanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu sebelum Islam sampai, zaman Nabi belum jadi Nabi lagi, orang Arab Quraisy di Mekah, mereka ni ada satu sambutan raya juga. Okey, tapi cara mereka sambut raya, mereka minum arak, main judi, sembelih bagi makan dekat berhala, maka pusing-pusing sekitar Kaabah. So ada benda yang sangat tak elok berlaku di sekitar Kaabah. Jadi ketika itu bila sampai hari raya saja, orang Quraisy ni mereka akan buat benda-benda yang tak elok. Maksudnya raya secara versi haram lah yang berlaku di sekitar Kaabah. Jadi bila Allah melihat Sallallahu Alaihi Muhammad, kebiasaan kita manusia ni suka seronok, kita suka meraihkan hari kegembiraan, maka Allah melahirkan dan Allah menciptakan satu hari yang disebut hari raya, yang untuk menggantikan fitrah semula jadi manusia suka berseronok ni. Maka yang pertama sejarahnya, hari raya Idul Fitri diwujudkan untuk menggantikan hari raya versi orang Arab kafir Quraisy yang mereka sambut cara tak elok, cara haram tu. Jadi Allah kata, hampa nak seronok, alang-alang hampa nak seronok, aku bagi kat hampa hari raya yang edisi halalnya. Hampa boleh makan benda halal, boleh berseronok, boleh bersukaria, boleh berkunjung-mengunjung, ziarah-menziarah, menggantikan benda-benda yang haram tu. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey, hari raya ada sebut dalam Al-Quran. Okey, sebenarnya Allah tak sebut perkataan Al-Quran hari raya secara direct, tetapi secara tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat selepas Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di hujung tu Allah kata apa? Setelah aku cukupkan bilangan hari kamu berpuasa, maka sampai hari kegembiraan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah kata, setelah kamu cukup, aku sempurnakan hari-hari puasamu, maka aku anugerahkan kepada kamu hari kemenangan. Dia tak sebut hari raya, tapi Allah sebut hari kemenangan, dan kamu kenalah besarkan hari kemenangan itu dengan membesarkan aku, tahmid, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Maka kesimpulannya hari raya memang disebut dalam Al-Quran, cuma tidak disebut perkataan hari raya direct. Cuma Allah sebut hari kemenangan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sebab apa menang? Menang ke atas hawa nafsu, menang kita boleh kontrol, kita boleh memperbanyakkan solat, menang kita perbetul balik waktu solat kita mengawalkan solat, kita memperbanyakkan benda sunat, kita menang mengawal diri, mengawal pergerakan, mengawal penglihatan, mengawal pertuturan, perintah kawalan perperasaan, perlakuan, percakapan. Kita berjaya. Bila berjaya, menang. Maka Allah kata, dah hampa ambil hari raya, hampa pergi seronok, hampa railah sebab hampa dah berjaya. Ujian dan peperiksaan. Kita kalau orang periksa, takkan periksa saja tak ada hadiah kan? Periksa mesti ada hadiah. Maka hari raya itulah hadiah selepas kita berjaya sambut hari raya, ujian dan peperiksaan, menahan keinginan dunia, lapar dan dahaga. Boleh faham? Maka sejarah hari raya berlaku di Mekah, orang kafir Quraisy, tapi dengan versi haram. Maka Allah gantikan untuk menggantikan. Boleh nak seronok, tak ada masalah, Allah kata, tapi hampa ambil hari raya ni, hampa pergi seronok, tapi seronok dengan cara halal, berziarah, kunjung-mengunjung, makan minum benda yang sunnah. Boleh faham? Itu sejarah hari raya. Okey, bila hari raya pertama Sallallahu Alaihi Muhammad? Okey,
Hari pertama hari raya berlaku pada tahun 2 Hijrah. 1 Syawal 2 Hijrah, tahun yang kedua waktu Nabi duduk di Madinah, maka itulah kali pertama umat Islam sambut hari raya for the first time. Okey, sebelum tu tak ada hari raya. Yang raya yang halal lah, yang versi Syawal ni, versi umat Muhammad yang kita sambut ni pada tanggal 2 Hijrah, 1 Syawal. Itulah hari raya pertama dalam umat Islam setelah kita menang dalam perang Badar. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Firdaus Iman Zayyad. Terima kasih. Hafiz Nazri, terima kasih. Anik M. Charfa, Amirul Mas, Dani Royan. Boleh Ustaz dah jawab soalan tu? Soalan Sri Muhammad. Okey, boleh follow sejarah dia. Maka itu sejarah bila dan di mana berlakunya hari raya. 2. Yang ketiga, poin yang ketiga, apa maksud hari raya? Okey. Imam Asy-Syafi'i sebut dalam hadis dia sallallahu alaihi wasallam yang menyusun hadis ni, ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya. Ramadan ni pun memang dah tak tolak dah doa dia. Yang pertama malam Jumaat, malam Rajab, awal Rajab, 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Aidil Fitri, dan malam hari raya Aidul Adha. So kita akan jumpa malam yang angkat tangan je, pam, Allah makbulkan doa selagi mana doa tu baik. Boleh? Okay, insyaAllah. Cuma cara Allah bayar doa tu, ada yang Allah bagi apa yang kita minta, ada yang Allah ganti yang lebih baik. Kita tak tahu. Yang penting tidak ada doa yang tidak akan ditolak. Tidak ada doa yang akan ditolak. Betul? Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi hari raya maksud dia ada 2 perkataan, Aidil Fitri. Aid dan Fitri. Aid maksudnya kembali, Fitri maksudnya fitrah. So, hari raya bermaksud kita dah kembali seperti fitrah. Fitrah ni apa? Macam kita lahir, mak ayah lahirkan kita baby, tidak ada pakaian, bersih, dosa, suci murni, putih, maka kita jadi seperti itu. Jadi malam raya sebenarnya kita sambut anniversary kita sebagaimana kita jadi seperti bayi yang fitrah, yang suci. Boleh? Itu maksud Aidil Fitri yang pertama. Maksud Aidil Fitri yang kedua, Fitri dia mai juga bahasa Arab, maksudnya futur. Futur ni bermaksud sarapan pagi. Jadi hari raya adalah hari yang ada sarapan pagi. Setelah 30 hari tak ada sarapan pagi. Sebab itulah kita disunatkan untuk makan, minum, sarapan sebelum sembahyang raya. Sunat yang dituntut. Boleh faham? Kurma 3 biji, boleh ataupun sebiji dalam ganjil, ataupun minum yang kosong sikit, barulah pergi sembahyang sunat, ataupun barulah sembahyang sunat di rumah untuk hari raya nanti. Okey. Jadi zakat tu dulu yang kita share. Ada soalan zakat ni? Soalan dari Sri Muhammad. Sembang Aidil Fitri. Sembang Aid. Okay, ada nak tanya. Kita QA. Aidil Fitri Sembang and QA. Sembang and Saudara Sri Muhammad QA Aidil Fitri. Okay, sorry. Okay, kita sembang dan sembang santai, dan juga aku ada soal jawab tentang sejarah. Tadi saya dah consider. Siapa boleh ingat tadi sejarah hari raya, maksud hari raya, maksud Aidil Fitri, dan sejarah bila masa Allah buat hari raya ni. Itu sejarah hari raya Aidil Fitri. Boleh? Okey. Sambil-sambil kita tunggu soalan, kita dengarkan lagu yang seterusnya. Okey, lagu apa? Ulang balik lagu tadilah. Okey, sama Ayu. Sama Ayu. Teruskan. 28 hari sudah Ramadan, hampir sebulan berpuasa, hampir tiba Syawal menjelma. Boleh? Anak muda di rantauan tak dapat pulang beraya akibat PKP di sini, tetapi tetap gembira, bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya walau di rumah sahaja,
jiwa. Kue dan mue beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati walaupun order secara online, kejip dan dodol. Jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman, asyik main handphone. Pakcik dan makcik, hai duit raya transferlah online. Selamat berhari raya, walau di dalam PKP. Berlalulah sudah Ramadan, hampir sebulan tiba Syawal, kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rumah saja beraya walau PKP, namun tetap gembira dalam kesyukuran. Kue dan mue beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati walaupun kita order beronline, kejip dan dodol. Jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyiklah bersimak wit raya lupa nak diberi. Okey, itulah sebuah lagu lama yang diberi nafas baru. Okey, insyaAllah Alhamdulillah Muhammad sambil-sambil kita nyanyi. Okey, ada soalan? Soalan seterusnya kita nak share sikit. Alhamdulillah Muhammad. Okey, sebenarnya cuba kita ulang kaji balik. Maka hari raya tadi maksudnya apa? Hari untuk kita kembali kepada fitrah, ataupun hari kita kembali kepada zaman kita baik, zaman kita tak ada dosa, zaman kita TikTok, zaman aman bateri. Okey, zaman kita cemerlang, zaman soleh kita. Jadi kalau Allah tak buat Ramadan ni, maka mungkin tak ada peluang lah kita nak capai apa, untuk mencapai seperti mana tidak ada dosa. Nabi sebut man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kamu puasa sungguh-sungguh, kamu tidak kecam orang, kamu tidak katar ke orang, maka Allah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Pakej rangsangan syurgawi, janji yang aku bagi ke hampa, sungguh-sungguh jaga solat, jaga zikir, jaga tahajud, jaga tarawih, jaga puasa, jaga makan, jaga telinga, jaga pergerakan, jaga pergaulan semua. Maka hadiah untuk kamu, aku padam, cuci, calat, bersih dosa kamu sebagaimana kamu lahir seperti bayi. Itulah bermaksud ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seronoknya malam raya. Sebab apa? Sebab tak ada dosa, ya Allah. Kosong-kosong dengan Allah, kosong-kosong dengan manusia. Okey, alhamdulillah. Okey, itu antara kisah dan sejarah. Okey, kita nak masuk poin yang seterusnya sambil-sambil itu. Tadi saya share apa tadi? Sejarah kewujudan hari raya di muka bumi. Siapa yang mula-mula buat hari raya? Apa maksud hari raya? Dan kali pertama hari raya Aidilfitri dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ulang kaji balik. Nabi start puasa bersama persahabat kali pertama bila 2 Hijrah. Okey, pada tahun 2 Hijrah, kita 1441, Nabi 2 Hijrah. For the first time Nabi puasa bersama para sahabat sejak perintah untuk puasa turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam ila akhir ayat. Jadi 2 Hijrah Nabi puasa, Ramadan 3 Hijrah, Ramadan 4 Hijrah, Ramadan 5 Hijrah, Ramadan 6 Hijrah, Ramadan 7 Hijrah, Ramadan 8 Hijrah, Ramadan 9 Hijrah, Ramadan 10 Hijrah. Okey, masuk 11 Hijrah Nabi wafat, tak sempat Ramadan. Maka kesimpulannya, berapa kali Nabi sempat puasa? Saya dah kira dah tadi. Cuba jawab. Okey, siapa try menguji dirinya. Okey, berapa kali sempat Nabi berpuasa Ramadan semenjak turunnya perintah ayat Ramadan puasa kutiba alaikumus shiyam bermula 2 Hijrah sehingga Nabi wafat. Berapa kali? Boleh faham tak soalan saya? Boleh InsyaAllah. Siapa boleh jawab, hadiahnya Ustaz Manis akan pergi raya rumah dia, bawa duit raya. Okey, dan juga pakai mas raya
dan juga hand sanitizer raya. Okey, siapa nak jawab? Berapa kali Nabi sempat puasa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan berapa kali Nabi sempat sambut hari raya? Dua soalan. Siapa nak jawab berapa kali Nabi sempat puasa dan berapa kali Nabi sempat sambut hari raya Aidul Fitri sebelum Nabi wafat semenjak turunnya perintah puasa? Clue dia, bermula Ramadan yang pertama adalah pada tahun 2 Hijrah. Kan? Google kan? Tanya Pakcik Google. Syekh Googli ataupun Al-Yahui. Okey? Okey, sampai-sampai itu saya nak kongsi seterusnya sejarah takbir raya pula. Okey, tadi kita cek dah. Kita ulang kaji balik sejarah mai ke mana. Okey, takbir raya ni muslimin dan muslimat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari raya pertama disambut pada 2 Hijrah, 1 Syawal. Tadi kita sebut dah. Okey, pada tahun 5 Hijrah, faham tak konsep tahun Hijrah ni? Tahun Hijrah ni macam kita lah kan, 1400. Tahun Hijrah kan tahun Nabi pindah ke Madinah. Okey, tahun kita ni 1441 Hijrah. Tahun Islam. 2020 Masehi, itu tahun orang putih. Okey, 1441 tolak dengan 5 Hijrah. Okey, pada tahun 5 Hijrah, 10 Syawal ataupun pertengahan Syawal, berlaku satu perang yang sangat besar skala dia. 3,000 umat Islam, di mana camp komandan front lainnya dia ialah Rasulullah SAW, bertemu dengan lebih kurang 10,000 lebih tentera kufar di bawah pimpinan Abu Sufyan. Waktu tu Abu Sufyan ni tak masuk Islam lagi, dia kafir. Jadi 3,000 umat Islam lawan dengan 10,000. Maka waktu inilah berlaku satu suasana yang sangat genting dan kritikal. 3,000 nak lawan dengan 10,000. Maksudnya apa? Secara teori kita kalah. Tapi bila Nabi bagi takwa, Nabi bagi pengisian jiwa, tahajud tak tinggal, semayang hampa jaga, benda haram jangan buat. Maka bila dijaga, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, akhirnya bantuan Allah turun. Malaikat turun dengan menaiki kuda, akhirnya berlakulah ribut taufan, angin ribut pasir yang sangat besar, hingga tercabut kemah-kemah orang kafir pada hari raya ni, hari raya awal pada tahun 5 Hijrah. Waktu itulah Nabi sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berlakulah walillahil hamd. Seronoknya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebab apa? Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam terhadap tentera kufar, peperangan. Jadi cerita dan takbir raya ni adalah takbir untuk menandakan kita menang terhadap musuh kita. Cuma lah ni kita tak ada musuh perang senjata, cuma musuh kita dalaman, kan, perasaan kita sendiri dan seumpamanya. Itu sejarah takbir raya. Dan musuh kita yang paling dekat yang baru apa? COVID-19. Itu pemusuh kita juga. So kita kena takbir kuat-kuat sikit supaya biar COVID terkejut terkencing, dia balik rumah dia. Okey, dia pun nak raya juga di Wuhan. Okey, itu antara kisah yang kita boleh kongsi. Okey, insya-Allah. Nampak gayanya tidak ada yang nak jawab kat sini. Saya berapa kali Nabi puasa dan berapa kali Nabi raya. Kan? Okey. Ada soalan nak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ada soalan? Ada soalan ke? Tiada soalan? Okey, kalau tiada soalan mungkin sampai sini sajalah pertemuan kita malam ini. Mungkin tiada siapa-siapa yang nak bertanya untuk kita berkongsi ilmu yang seterusnya. Okey. Jadi insya-Allah kita 10 kali Syawal. 10 kali Syawal. Betul ya? Dia tak berapa tepat. Okay, dia Nabi tak sempat 10. Hanya sekitar sallallahu alaihi wasallam Muhammad 9 kali sahaja. Okay, cantik. Percubaan yang baik daripada Acik. Jawapan dia hanya 9 kali sahaja sempat Nabi berpuasa dan berharaya sebelum Nabi wafat. Okay, Nabi wafat 11 Hijrah pada bulan Rabiul Awal, tak sempat bulan puasa. Jadi kita sambut dah bertahun-tahun dah. Kan, bilangan kali kita sambut raya ni dah melebihi Nabi lagi. Nabi hanya 9 kali sahaja. Jadi kita lebih bersyukurlah dan beruntung. Sebab Nabi, Allah bagi Ramadan. Sebab Nabi, Allah bagi hari raya. Kalau tak kena Nabi, kita tak rasalah langsir baru. So sebenarnya bila sambut hari raya ni, apa sahaja yang ada dalam hidup kita, Quran, masjid, semua dia terkait dengan sebab Nabi. So Nabi ni punca kejadian. Dapat raya, punca kejadian dapat masjid, punca kejadian dapat Quran. Okay, maka kita ni tak lain tak bukan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kok mana pun setiap nuzul Quran kena banyak selawat dekat Nabi. Isra' Mi'raj kena banyak selawat kat Nabi. Sebab kalau tak kena Nabi, tak dapatlah semayang kita. Tak kenal lah masjid, tak kenal lah Allahu Akbar, tak kenal lah usolli, tak kenal Ramadan, tak kenal raya. Semua kena Nabi. Punya rahmat dan manusia
hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kira semua nabi lah. Nabi ni Swiss. Nabi ni kira Swiss kebaikan, dan semua kebaikan daripada nabi, kita ni hanya dapat limpahan sahaja. Jadi kita jangan duk seronok sangat. Baju raya kita pun jangan rasa kita yang beli, jangan rasa duit kita. Sebenarnya semua pengorbanan orang dulu. Nabi pernah sebut, baju yang aku pakai ni semua sumbangan isteriku Siti Khadijah, orang-orang yang berkorban untuk Nabi. Semua pakaian umat Islam sebenarnya adalah hasil sumbangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Jadi bila kita pakai baju raya, jangan rasa jangan rasa duit kita. Sebenarnya itulah air mata pengorbanan generasi frontliner agama dulu, menyebabkan kita boleh ada apa yang kita miliki hari ini. Jadi kita kena sedekahkan juga Al-Fatihah kepada semua. Boleh nak seronok, tak ada masalah, seronok. Kita biasalah, fitrah manusia. Tapi kena ada juga sedikit peratus kesyukuran dan terima kasih kepada orang-orang terdahulu yang menyebabkan kita air mata mereka adalah mahar untuk kita meraihkan dan merasa gembiranya kita. So dalam gembira kita ada air mata mereka. Jadi Nabi sanggup menangis. Yang penting asalkan umat dia semua tersenyum gembira. Okey, soalan dari sini Muhammad. Okey, ada soalan seterusnya? Kena sambung lagu. Selamat Hari Raya, bersyukur di atas nikmat Aidul Fitri. Selamat Raya. Aiban, kita telah selamat dalam Ramadan, meraihkan dengan kesyukuran, tanda gembira sambut hari raya. Sallu ala khairil aiban, Mustafa kathir rasyad, syafi'una yawmal ma'ad, litabluguna ilal murad. Akhilan tanal, akhilan tanal, akhilan tanal ilma, akhilan tanal, akhilan tanal. Selamat Hari Raya. Syukur pada Allah, syukur pada Allah, selawat ke atas Rasulullah. Wa hirsin wa ijtihadin, zakai wa hirsin wa ijtihadin, wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa ya Aidul Fitri. Wa tuniz zaman. صلوا على خير العباد، صلوا على خير العباد، صلوا على خير العباد. المصطفى كنزير الرشاد، شفيعنا يوم المعاد، لتبلغوا نيل المراد، لتبلغوا نيل المراد. Okey, selamat raya Saudara-saudara Muhammad. Okey. Jadi sekadar meraihkan sedikit kesyukuran, kegembiraan. Okey, tidak salah untuk kita bergembira, sebab memang sunnah Nabi bergembira bila sambut hari raya. Apapun pada masa yang sama, kita tidak boleh menafikan sedikit perasaan sedih, sedikit perasaan sayu dan duka setelah apa? Kekasih hati kita yang bernama Ramadan Karim. Setelah sebulan kita rasa seronok lah, kita rasa stabil, kita rasa selesa, kita rasa bahagia bersama kekasih yang bernama Ramadan. Tiba-tiba dia nak pi. Walaupun siapalah kita untuk menolak kehendak dan percaturan ilahi, maka Ramadan pasti akan kembali lagi. Namun apakah Ramadan itu milik kita lagi? Kata Allah Muhammad. Okey.
Ya, so, silakan Amira. Memang adakah mandi sunat? Ya, betul. Mandi sunat, semua tu adalah sunnah. Nabi memang tak pernah tinggal mandi sunat Aidilfitri. Jangan mandi lepas sembahyang raya pula. Mandi sunat, kita mandi waktu subuh tu pun boleh. Pagi-pagi mandi untuk subuh tu, mandi siap-siap. Niat nawaitu ghusla, nawaitu sunnatul ghusla Aidul Fitr rak'ataini. Nawaitu sunnatul ghusla Aidul Fitri lillahi ta'ala. Aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Kita ulang kaji balik. Okey, jadi nak buat apa malam raya, pastikan esok akan diumumkan isytiharkan raya. Malam besok pastikan teruskan apa yang kita buat. Andai kita Sabtu raya, maka malam ni adalah malam terakhir lah, tarawih. Sedih kan? Kalau Sabtu pos raya, maka esok tak ada tarawih. Malam ni malam last. Jadi kalau hari Ahad raya, maka malam esok malam last tarawih. So pastikan tidak ada, jangan tinggal tarawih. Itu yang pertama. Dan ulang kaji ni tentatif kita, malam tentatif hari raya. Satu. Yang kedua, nak buat apa? Kena memperbanyakkan takbir, tasbih, takbir. Mandi dia hanya niat saja. Ya, adalah. Tak boleh, mandi dia niat dengan mandi lah. Kalau niat saja tak dimandi. Niatnya tapi tak mandi. Niat dan mandi. Okey. Niat-niat je raya. Okey. Okey, so tidur dalam keadaan seperti biasa, ambil wuduk seperti macam kita buat Ramadan seperti biasa. Rutin Ramadan diteruskan, bangkit awal waktu sahur, tapi tidak ada sahur, kita bertahajud. Okay, kita bertahajud seperti biasa dalam tempoh setengah jam ataupun 15 minit sebelum subuh. Jadi solat subuh seperti biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau rasa nak mandi, mandi siap-siap. Sunat lebih awal mandi sebelum subuh tu lah kan. Itulah yang terbaik. Nawaitu ghusla, nawaitu sunnatul ghusla, sunnatul Aidil Fitri, nawaitu ghusla, sunnatul Aidil Fitri lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat, aku mandi sunat Aidil Fitri kerana Allah. Aku mandi sunat hari raya fitrah kerana Allah. Aku mandi sunat hari raya kerana Allah. Niat macam tu saja dalam hati, tak sebut di mulut pun tak apa. Okey, mandi ambil wuduk, maka solat subuh seperti biasa. Okey, sembahyang duha ni boleh buat sebelum sembahyang raya pun boleh, nak buat lepas sembahyang raya pun boleh. Boleh, sembahyang duha ini antara tentatif yang kita tak mau tinggal lah. Sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang subuh, lepas tu dah terbit matahari, sembahyang duha. Lepas tu ataupun sembahyang duha lepas sembahyang raya nanti pun boleh. Lepas tu sembahyang raya. Nawait usolli sunnatul Aidil Fitri rak'ataini. Usolli sunnatul Aidil Fitri rak'ataini. Aku sembahyang sunat Aidil Fitri, aku sembahyang sunat raya 2 rakaat kerana Allah. Imam, makmum. Okey. Iftitah Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, qul wallahu ahad. Okey, itu bacaan yang kita nak baca. Rakaat pertama lepas angkat takbir Allahu Akbar, sebelum rakaat rukuk tu, maka baca tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar 7 kali, tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi afiq Ifan. Okey, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 6 kali. Takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Takbir 7 kali, tasbih 7 kali, 6 kali. Selang-selang. Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Lepas tu barulah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat-kuat. Imam siapa jadi imam baca kuat walaupun siang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Okey. Ya hanana. Silat. Okey. Lepas tu baca apa? Habis rukuk, sujud, naik balik rakaat kedua, Al-Fatihah, takbir dulu, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir 5 kali, 4 kali tasbih. Betul Al-Fatihah, surah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Ikut. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Okey, lepas 6 takbir, tasbih 5 kali, lepas tu diikuti dengan 5, lepas tu baca surah Al-Fatihah, qul huwallah, rukuk, sujud, bagi salam, habis. Habislah sembahyang raya, sambunglah makan. Ketupat rendang sudah nikmati, kawan memasak, malam ke pagi. Okey lah ya. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Selamat hari raya. Ya
بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا هنانا. Okey. Ustaz orang mana? Saya orang Kuala Nerang, Kedah Darul Aman. Okey, kita anak jati hijau kuningnya. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang Kedah sini? Okey, ada soalan seterusnya? Habis, selesai kan? Faham kan sembahyang raya tadi? Okey, tak payah baca khutbah. Jadi tak payah duk kalut-kalut dan tak payah duk risau-risau. Tapi siapa yang nak try, abang-abang abang kita sekolah agama lagi nak try kan? Boleh. Okey, siapa ada request ini contoh khutbah? Kalau yang tak tanya, saya tak ceritalah. Okey, khutbah raya. Kalau nak try boleh. Kalau tak mau try, tak payah try. Kita je sembahyang raya sahaja. Tapi kalau nak tahu, sila komen. Nak khutbah. Okey, sebut nak khutbah, maka ustaz akan tunjuk contoh. Bukan contoh lah, kita share sikit. Okey, cara sembahyang khutbah raya edisi PKP. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah isi khutbah. Okey, cantik. Afiq Irfan. Okey. Lepas sembahyang raya tadi dah selesai kan? Dah faham kan? Okey, selesai takbir 7 kali, tasbih, baca Fatihah, surah, bangun rakaat kedua, takbir 5 kali, tasbih 4 kali, Fatihah, surah. Baca surah apa-apa yang tahu. Bagi salam, lepas bagi salam je terus bangkit. Okey, bangkit tempat sejadah yang kita semayang tu lah, dalam ruang tamu kita tu. Kan ruang tamu di rumah, bangkit. Nak bagi anak ke, ayah ke, siapa-siapa saja yang lelaki lah, jangan perempuan pula. Dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Okey, tak sah. So mesti lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Okey, bangkit. Tak payah pegang tongkat. Okey, sunat kita berdiri, maka bangkit, duduk tempat sejadah tu, ataupun bangkit melangkah sikit tepi tu imam. Kita imam, so ayah dah pusing kan? Ayah dah pusing ngadap makmum jemaah semua. Okey, yang nak dia khatib tu bangkit, lepas bagi salam. Yang pertama nak buat apa? Yang pertama, Allahu Akbar. Ya, cantik soalan ni. Saya jawab. Afnaf. Ya, cantik soalan ni. Afnaf. Saya jawab. Okey, cantik. I like this question. InsyaAllah dapat hadiah ketupat ni. Okey. Jadi bangun, Allahu Akbar, sunat. Okey, ni sunat tau. Bila ustaz sebut sunat, maksudnya apa? Fahamlah, tak buat pun tak apa. Kalau buat dapat pahala. So yang pertama sunat, sebut Allahu Akbar. Tak payah pegang tongkat, bangkit je berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Kalau tak mau 7 kali, sekali pun tak apa. Saya duduk pening, duduk kira pula kan. Allahu Akbar. Tak apa, Hanaf, cantik. Kena tema tu, betul. Siapa kata tak kena tema? Kena tema. Memang majlis ilmu pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis takbir. Yang kedua, boleh catat dah ni. Yang kedua, Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Siapa yang rajin sikit, yang faham, yang terror sikit. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting buat sebut Alhamdulillah aja. Boleh? Jaga depan rumah. Okey, sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ni ustaz bagi ni yang simple ya. Alhamdulillah. Yang pertama takbir, yang kedua Alhamdulillah, 2. Yang ketiga selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 3. Okey, ni berapa minit? 2 minit, 3 minit settle khutbah. Pendek je. Okey, yang ketiga apa? Selawat. Jangan sebut selawat, jangan bacalah selawat tu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, pesan takwa.
Ayah, mak, ittaqullah. Adik-adik, abang pak, kak ipar, ittaqullah. Tak payah panggil lah, sebut je. Ittaqullah, jom bertakwa, jom pakat bertakwa pada Allah. Sebut cara Penang, cara Penang. Jom dia buat ramai, dia buat sempoi semua, jom pakat takwa kepada Allah, boleh. Geng 786 ke kepala ada geleng pun boleh juga. Okey, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Habis 4. Yang kelima, baca mana-mana surah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau rajin baca sampai habislah. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Habis 5 duduk. Okey, duduk saat dalam 5 saat, 10 saat. Tarik nafas, okey, duduk terus atas sejadah, bangkit balik. Ulang balik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 5 kali ataupun sekali saja. Yang kedua, alhamdulillah, ulang balik, sebut pujian bagi Allah, alhamdulillah. Yang ketiga apa tadi? Selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, ittaqullah, bertakwalah kita pada Allah. Sabar banyak-banyak. Covid ni Allah nak uji. Kalau rajin, tambah sikitlah skrip tu. Sabar, jangan marah, jangan kecam kerajaan, syukur. Ni masa Allah suruh kita taubat, insaf. Tapi kalau tak mau sebut teks-teks tu, sebut bertakwa pun tak apa dah. Settle. Yang kelima, baca seorang surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna a'tainakal kautsar. Kalau siapa yang cantik lagi, ambillah sikit ayat yang tentang raya. Contoh Walitukabbirullah ayat 185 ayat surah Al-Baqarah. Kalau rajinlah. Kalau okey, Google je surah Al-Baqarah ayat 185, lepas tu screenshot. Jadi waktu khutbah nanti peganglah phone yang screenshot tu. Bacalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni yang sesuai dengan raya lah. Tapi tak mau ayat tu tak apa, ayat Quran mana-mana kan. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun ayat 185 tu. Ataupun qul kena lagi qul huwallahu ahad pun boleh. Habis Quran, lepas tu doa. Jom angkat tangan. Ayah, mak, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ampun dosa kami. Terima kasih bagi hari raya. Jadi kami orang bersyukur ya Allah. Ampun dosa, maafkan kami. Berikanlah rezeki yang melimpah ruah, sihat tubuh badan, boleh semayang, boleh kuat ibadat. Kami nak kembali padamu ya Allah. Yang salah tu salah, yang nak berbetul. Doa apa-apalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahasa Arab pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Wa qina adzabannar. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Habis 2 minit, 3 minit settle khutbah. Boleh? Jadi saya cadang tu buatlah khutbah ni. Sebab apa? Bila lagi kita nak try, bolehlah adik ambil video buat kenangan kan, kenangan peribadi rumah tangga kita. Inilah first time abang, ayah baca khutbah dalam rumah. Lepas ni tak ada dah masa, tak ada, mungkin tak jumpa dah. Jadi try lah, walaupun sunat, hukum dia sunat, tapi pengalaman, kenangan kita. Ambil rakam video sikit, nak buat live pun boleh. Okay, Sallallahu Alaihi Muhammad, simpan. Okay, esok tunjuk kat anak cucu ni lah Tok Wan hang, inilah ayah hang dulu, inilah ayah baca khutbah di rumah dulu. Tunjuk kat cucu anak kita 10 tahun ke depan kan, semayang khutbah dalam rumah. Kenangan. Okay, kalau tak buat sah juga semayang, tapi tak ada kenangan je lah. Tu lah. Boleh? Okay, settle. Okay, jawapan kepada Ahnaf tadi cantik. Majlis ilmu ni bukan hanya ada di masjid, bukan hanya ada di surau, bukan hanya ada di pusat-pusat ibadah. Selagi mana Sallallahu Alaihi Muhammad, ada orang sebut nama Allah, ada orang ingatkan kita tentang Allah, selawat pada Nabi, sehingga kan ada orang ajak benda baik. Bila ajak benda baik, itulah majlis ilmu. Ada 2 orang ke atas, okay, dan orang tu mengajak, salah seorang tu mengajak benda baik, dan seorang tu menerima, ingat Allah. Okay, berkumandang nama Allah dan Nabi, maka itu dikira majlis ilmu. Tak kira di mana, tak kira melalui media ataupun platform. Kesimpulannya, apa yang kita bincang ni pun dikira majlis ilmu yang Allah akan turunkan sayap-sayap malaikat, apatah lagi dalam bulan puasa. Jadi kesimpulannya, jawab soalannya, live macam ni pun dikira majlis ilmu yang penuh dengan para malaikat. Cuma kita tak dapat fadilat di masjid dan surau, tapi tetap dapat fadilat pahala majlis ilmu dinaungi oleh para malaikat. Wallahu a'lam. Boleh? Okey, jelas. Daripada duduk nganga-nganga, tak dengar apa, duduk main game ni kan, tak ada pahala. Live macam ni ada juga pahala. Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey, sekarang tinggal di Penang. Kenapa nak main raya kan? Azwa Azil. Okey, semua nyanyi dulu. Ada soalan seterusnya?
Okey, sedikit alunan penuh dengan keinsafan sebagai mengiringi pemergian Ramadan. Kita sedih atas pemergian Ramadan. Sedikit alunan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa merindui Ramadan, yang mengajar kami arti baik, arti soleh, arti tepat waktu, arti mengaji, arti bangun pagi. Ya Rabbal Alamin. Bismillah. Kami rindu ya Allah. Tubana ya Allah, Tubana ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, kami bertaubat ya Allah, kami bertaubat ya Allah, kami kembali ya Allah, kami rindui Ramadan. Tubana ya Allah, Tubana ya Allah, wa raja'na ya Allah, kami rindui Ramadan. Terima kasih Ramadan, terima kasih tarawih, terima kasih tahajud, terima kasih ya Allah, kami bertaubat padamu, kami kembali kepada fitrah. Aidil Fitri ini fitri, kami bertaubat padamu, kami kembali padamu, padamu. Ramadan mengajar kami mensyukur nikmat ilahi. Hari raya biarpun pikir mensyukur dari ilahi. Ya Allah ya Tuhan kami, malam-malam yang bersisa dan berbaki ini ya Allah, izinkan kami untuk meluahkan rasa hati ya Allah. Setelah hadir sebulan purnama, Engkau lengkap kebahagiaan kami ya Allah dengan kekasih-Mu yang bernama Ramadan ya Allah. Syukur ya Allah, solat kami kembali dibaiki, Al-Quran kami ya Allah dikemas kini ya Allah, tahajud kami diawali ya Allah. Kini kami hampir berpisah dengan kekasih hati yang bernama Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau jadikanlah saat-saat Ramadan kami ya Allah, Ramadan yang Engkau berkati, yang Engkau Ramadan yang Engkau basuh, Engkau padam, Engkau cuci dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menggenggam trofi-Mu yang bernama Aidil Fitri, kembali kepada fitrah. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, dahsyat. Lagu serius lah tu. Salam. Allah. Baru Ana baru habis ni. Saya baru habis apa? Baru habis live dengan Ijud. Saja je dengan Cik Ustaz. Apa? Ijud. Apa boleh je, boleh. Allah. Ha? Tak ada tamu Ustaz malam ni? Ke tamu dah lepas? Tetamu semua malaikat-malaikat je. Wah, gitu. Oh. Dah lama Ustaz live? Apa dia? Dah lama Ustaz live ke? Lebih kurang setengah jam tu kot. Setengah jam lebih tu. Oh. Okay, macam mana di Johorian JDT? How are you JDT? JDT? Setakat ni Alhamdulillah, walaupun kat keluar ni hospital COVID, tapi dia punya kes tu makin menurun lah. Tak ada macam pertambahan yang mendadak ke apa. Setakat ni Alhamdulillah tak dengar macam apa. Dulu kan macam kita dengar banyak kan. Saya tak sure, tapi kebanyakannya nampak zon hijau lah Ustaz.
Tak ada ya, cuma sekarang ni Johor dia ketatkan untuk ke daerah-daerah ni diketatkan juga. Kalau setakat kita nak pergi macam beli belah ke, kita nak ada untuk perubatan ke apa, dia bagi rentas daerah. Bukan negeri tau, ni rentas daerah tau. Tapi kalau setakat nak balik kampung ke, nak ziarah Aidilfitri, memang dia takkan bagi. Walaupun yang maksudnya walaupun ziarah Aidilfitri merentas daerah pun tak boleh. tak boleh. Tak dibenarkan. Walaupun dalam daerah, sebab memanglah risiko kan. Walaupun berada daerah, kalau dalam daerah yang sama, katalah dia orang Batu Pahat, dia sama Batu Pahat tu okey, boleh lagi. Tapi kalau macam Batu Pahat tu contoh nak pergi Johor Bahru kan, tu memang ada payah sikit lah. Sebenarnya bila pasal benda ni, kita satu mungkin rakyat Malaysia ni mungkin kita belum berjaya mencapai satu tahap KPI adab dan tata cara kehidupan rakyat Malaysia ni. Dari segi adab dan disiplin tu, kita tak macam dulu. Kalau kita tengok macam sejarah Islam kan, sejarah negara Turki, bagaimana pemerintah Gaberno dan Sultan Khalifah dulu, dia pendidik rakyat mereka, memang disiplin tu memang dijaga. Sebab tu Allah beri kemenangan. Islam dulu hebat sebab apa? Bukan hanya pemerintah hebat, tetapi hebat pada disiplin rakyat dan masyarakat. Tapi hari ini kita ketandusan dan kita terhakis adab dan tata susila disiplin rakyat tu, menyebabkan kita rasa tak bersalah melanggar peraturan tu, yang jadi kita susah nak capai satu life yang macam mana Islam hebat dulu kan. Kita maksudnya disiplin adab kita lah. So macam saya buat dengan Ijud tadi, Ijud bercakap contoh dia kata dia ni disiplin tak macam negara Taiwan lah, yang dia kata lah kan, dalam sebulan ni tak sampai sebulan dia boleh, sebab orang dia macam taat, saya kita taat lah ikut undang-undang betul-betul, benda tu dapat basmi yang cepat kan. Jadi PKP tu tak lama. Kita ni kalau betul-betul pun Ustaz, memang saya rasa dalam sebulan lebih insyaAllah okey kot kalau semua jenis akur dengan perintah kan. Kata tu tak buat kan, keluar tu bila perlu, dan penjarakan sosial dan sebagainya lah kan. Itulah kadang masalah orang kita bila kita tengok contoh macam nak raya ni Ustaz kan, dia bukan pun masalah sangat raya, dia bukan faham, bukan nak mudahkan orang. Macam saya pernah merasa beraya di luar negara kan, masa belajar dulu. Saya pernah dulu tengah orang masih tengah sambung belajar sekat Kelantan kan, nak balik tu costing mahal kan, dengan anak-anak lagi. Tak balik pun. Raya je lah kat mana-mana pun raya. Saya pun cakap dengan zaujah saya kan, cakap abang tak kisah tak balik kan, sebab dah pernah beraya berjauh pergi berbatu daripada Malaysia ni kan. Masa kat Mesir tu kan. Jadi kita, bukanlah kita menyidakkan, siapa tak nak balik raya, betul lah Ustaz kan. Tapi kalau benda tu, kalau dah ada tekangan yang macam ni kan, patutnya kita kena, satu, bukan kita fikir diri kita, memang kita nak seronok beraya bersama mak bapak kalau mak bapak hidup, tapi kita kena fikir habis mak bapak tu macam mana kan, kalau contoh orang tua tu ada, orang tua ataupun orang-orang lain yang ada penyakit kronik apa kan, yang berbahaya kan. Contoh macam kita tengok yang baru ni, yang balik Kelantan tu, dia berkandung kan, sekali kantul dia ada COVID tu sebab dia jumpa, sebelum balik rumah tu dia jumpa orang lain kan, Ada kontak lain. Mungkin dia jumpa tu, mungkin yelah kawan, mungkin dia salam ke benda kan, kawan perempuan kan. Kadang kita bukan tahu. Kalau dia jaga tu kadang masalah adalah manusia ni kan. Bila kita tengok ni Allah Ta'ala bagi musibah pun tak